A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kita kesempatan, diberikan usia sampai saat ini, dan dipertemukan kita pada petang ini untuk kita sama-sama mempelajari dan mengambil faedah daripada kitab yang merupakan karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala, seorang ulama yang berasal daripada Syria yang memiliki beberapa tulisan khusus di perbahasan akidah, dan yang sedang kita ambil faedah daripadanya adalah kitab ini, iaitu yang bertajuk Jalan Golongan yang Selamat, yang dari teks asalnya iaitu Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifati Al-Mansurah yang memuatkan sejumlah 46 perbahasan ataupun penjelasan berkaitan hal-hal yang hendaknya kita ketahui dari sisi tauhid dan pembatalnya iaitu syirik, ya, dengan pelbagai huraian dan penjelasan. Mudah-mudahan dengan itu kita akan memiliki pemahaman dan pengamalan yang benar terkait tentang perkara yang paling pokok dalam agama ini, iaitu tauhid. Dan perkataan tauhid ini sinonim dengan beberapa perkataan yang disebut di dalam perbahasan tauhid yang dipaparkan di dalam Al-Quranul Karim khususnya. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semisal tauhid itu juga disebut iman, disebut juga akidah, disebut juga amal soleh, disebut juga Islam. Maka semuanya itu memiliki konotasi yang mirip, yang sama. Ya, perbahasannya semuanya kembali kepada, iaitu mengesakan Allah di dalam beribadah kepadanya, dan pada masa yang sama berlepas diri daripada segala kesyirikan dan sekutu-sekutunya. Kenapa begini? Baik, kita masih berada pada bahagian 19 muka surat 98. Bahagian 19 iaitu macam-macam syirik kecil, ya. Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam kategori syirik kecil, ya. Asyirkul asghar wa anwa'uhu. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, syirik itu terbahagi kepada dua secara garis besar. Yang pertama, syirkun akbar, yang menyebabkan pelakunya keluar daripada agama, terbatal keislamannya. Dan ini merupakan perkara yang besar yang hendaknya seseorang itu menjaga dirinya jangan terjatuh ke dalamnya. Kerana seseorang yang jatuh dalam syirkun akbar, terbatal keislamannya, murtad, keluar daripada agama,
dan berlakulah atasnya hukuman syariat, ya, iaitu hukumannya, ya, dijatuhkan hukuman bunuh, ya, bila telah sabit kesalahannya. Kemudian jika dia mati dalam keadaan itu syirkun akbar dan dia tidak bertaubat, maka dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah, dan hukuman di negeri akhirat dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan implikasi seterusnya adalah, ya, luput, terbatal seluruh pahala amal-amal yang dia lakukan. Ya. Dan dari sisi hubungan suami isteri, jika dia berkeluarga, maka automatik terpisahkan. Ya, terpisahkan. Adapun syirik kecil, ya, tidak seperti itu. Namun tingkatannya juga, walaupun namanya kecil, tapi implikasinya besar. Kerana dosa besar dalam urutan yang menduduki tangga pertama adalah syirik akbar. Dosa besar kedua adalah syirkun asghar. Dosa besar ketiga adalah al-bid'ah, melakukan perkara bid'ah, ya, iaitu menggezetkan sesuatu amalan yang bukan daripada, ya, agama. Yang keempat, dosa-dosa besar selain daripada ketiga dosa besar tersebut. Semisal apa? Semisal mencuri, tak berpuasa, dan berbagai lagi. Ya, jadi ada 4 kategori dosa besar mengikut urutan yang hendaknya kita berusaha menjauhkan diri daripadanya. Dan semuanya ini memerlukan ilmu yang benar, memerlukan kesungguhan, memerlukan pengamalan, dan berhati-hati dalam bersikap, dan kemuncaknya berharap, berhajat, bermohon kepada Allah agar diberikan keselamatan, istiqamah di atas ketaatan. Allahumma ahyina wa amitna 'alal Islam was sunnah. Ya Allah, hidupkanlah kami dan matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Dengan itu, kita berjalan di atas tariqah ihdinas siratal mustaqim. Sebagai mukadimah. Sekarang kita masuk lanjutan perbahasan bahagian 19, macam-macam atau jenis-jenis syirik kecil, yang pada bab ini disenaraikan 3 sahaja yang paling utama. Bukan pembatasan. Baik, kita berhenti pada nombor 1. Sekarang kita lanjutkan pada jenis yang kedua, iaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Betul Dan kita tahu bahawa bersumpah adalah merupakan salah satu perkara yang ada dalam aturan syariat, dan dia adalah ibadah. Ya, dan bersumpah ini ada SOP-nya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalafa bi khairillahi faqad asyraka." Dalam riwayat lain, au kafara. Ya, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik atau dia telah kufur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad, hadis ini adalah hadis sahih. Boleh jadi bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik besar, iaitu jika orang yang bersumpah meyakini bahawa sang wali, umpamanya dia bersumpah atas nama wali, dan pada masa yang sama dia memiliki i'tiqad bahawa wali itu memiliki kemampuan dan keupayaan, iaitu memiliki salah satu daripada sifat ar-rububiyah Allah Ta'ala, untuk menimpakan bahaya atas dirinya jika bersumpah dusta dengan namanya. Ini berlaku atau tidak? Berlaku. Ya, berlaku. Kenapa bersumpah selain daripada nama Allah itu termasuk dalam kesyirikan? Kerana bersumpah itu adalah, ya, satu bentuk pengagungan dengan penyandaran untuk menunjukkan ketegasan, kesungguhan dan keyakinan. Ya, dan bersumpah hanya boleh dengan nama Allah. Ya, dengan 3 bentuk. Ya, wallah, tallahi, billahi. Ya, itu bentuk bersumpah. Dan bentuk bersumpah ini ada dalam pelbagai urusan. Contoh, ya, kalau di dalam urusan jenayah seperti perzinaan umpamanya, ataupun tuduhan berzina, sebagaimana di awal ayat, di awal surah An-Nur, Allah jelaskan tentang salah satu hal yang terkait tentang apabila seorang suami menuduh isterinya berzina tanpa dapat mendatangkan saksi, itu dipanggil hukum li'an, laknat. Ya, masing-masing melaknat. Suami bersumpah 4 kali, ya, wallahi, ya, aku bersumpah sekian-sekian menuduh isteri dia, aku menyaksikan isteriku sekian-sekian. Yang kelima, ya, dan jika sumpah ini akan disandarkan kepada hukum Allah,
Kalau dia berdusta, maka Allah akan turunkan balasan kepadanya. Jika dia benar, maka tidak akan berlaku apa-apa kepadanya. Dan isteri pula sama juga. Ya. Bersumpah 4 kali, yang kelima dia kata, jika dia menafikan dakwaan suaminya, dia pun bersumpah ya seperti itu tadi. Dan di zaman Nabi SAW berlaku beberapa kes yang mana seorang suami menuduh isterinya. 2 atau 3 kes. Dan kesemuanya berada di kebenaran pihak suami. Sehingga anak yang lahir itu memang benar bukan anak si suami. Jadi bila bersumpah li'an, otomatik tercerai. Ya, otomatik. Dan tak boleh kahwin selama-lamanya. Itu dalam bab sumpah seperti itu. Begitu juga sumpah yang lain, ya, sumpah terhadap pengakuan. Ini ya tanah saya. Dia bersumpah tu tanah dia. Padahal ada orang yang menuntutnya dan mengatakan tanah itu adalah tanahnya. Masing-masing menuntut tak dapat tuntut bukti. Geran dah hilang. Pergi pejabat tanah pun dah hilang. Macam mana nak bro? Ya. Sebab itu dalam agama ada larangan sumpah palsu. Jangan bersumpah palsu. Jadi sumpah, nak bersumpah ada aturan dan mesti bersumpah atas nama Allah. Tak boleh bersumpah selain daripada nama Allah. Contoh, demi Kaabah, ya, demi Rasul, demi Jibril, demi ayah aku, demi mak aku, demi langit, bagai-bagai lah, makhluk, tak boleh. Ya, itu diharamkan. Ya, diharamkan. Tapi Allah Ta'ala, kalau kita baca Quran, banyak Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk. Boleh pula. Kenapa? Wal fajr, wal asr, wasyamsi wa duhaha. Apa lagi? Wal duha. Boleh pula. Sehingga salah satu cabang dalam ilmu tafsir, iaitu tentang sumpah Allah. Dihimpun ayat-ayat tafsir maudhu'i, tajuk tentang Allah bersumpah dengan makhluk. Kenapa Allah boleh bersumpah dengan makhluk, kita tak boleh? As-soal, kenapa? Allah bersumpah dengan demi masa, demi waktu duha, demi waktu fajar. Itu kan makhluk tu. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Allah dia boleh berbuat apa saja. Fa'alul lima yurid. Sebab itu jangan tanya perbuatan Allah, perbuatan kamu tu yang akan ditanya. Ini kaedah yang sangat agung. Terutamanya bila membahaskan tentang nama-nama dan sifat Allah. Tauhid, al-asma' was-sifat. Sehingga tergelincirlah kelompok ahlul kalam dalam kebinasaan. Keraguan akhirnya membawa kepada penyimpangan dan kesesatan. Dia sibuk tanya tentang Allah. Padahal dia tu yang ditanya. Ya. Contoh soalan. Kalau bahasa Indonesia dia kata soalan yang konyol. Dia kata, kita kata Allah itu istiwa alal arsh. Dengan zatnya. Dia kata itu macam makhluk. Berhajatkan kepada makhluk. Allah istiwa. Ya. Lepas tu dia tanya, sebelum Allah cipta arash, Allah itu ada di mana? Nampak? Tu kan akal yang rosak. Ni ahli kalam ni, dia akalnya rosak. Ya. Distorted ataupun mental disorder. Dia kena betul-betul kena pergi terapi special, iaitu untuk apa? Recalibrate the way he thinks. Tu kena reprogram balik, susun program baru. Tapi kalau sudah terjatuh di dalam lembah itu, sulit untuk keluar. Itulah kasihannya ahli kalam ni. Ya. Dia meletakkan akal itu di atas Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quran tu mesti duduk di bawah akal dia. Patutnya akal itu duduk di bawah, Al-Quran itu di atas. Cukup dengan prinsip Allah dia maha ghaib, ya, dan Allah mengkhabarkan tentang dirinya. Kewajipan akal adalah imani. Betul kan? Kasihan. Sebab itu, ya, jalan selamat jangan belajar ilmu kalam. Penuh dengan racun. Tapi mereka belajar bermati-matian, menghabiskan usia. Padahal Al-Quran kalau dibaca, Al-Quran itu Allah mulai lagi dengan ayat Hudan lil muttaqin. Dia pergi ambil ilmu kalam itu. Macam mana nak jadi hudan lil muttaqin? Nampak tak? Tu kembali. Jadi bersumpah, Allah dia boleh bersumpah dengan makhluknya. Ya, dan bila Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluk itu ada kemuliaan, ada keistimewaan. Benar kan? Tu. Baik. Jadi bersumpah
hendaklah dengan nama Allah. Ya. Dan dalam bersumpah ini ada aturan. Kalau langgar sumpah bagaimana? Ya. Ada kafarah sumpah, betul kan? Bersumpah. Baik, kita tak pergi perbahasan fiqh, tapi di sini perbahasan akidah. Jadi kalau kita bersumpah, sehingga ada orang yang mengatakan bahawa bersumpah dengan nama Allah dan menipu itu lebih baik daripada bersumpah dengan makhluk tapi bercakap tapi benar. Sebab ya dosanya berbeza. Sebab satu tadi dilarang kerana apa? Bersumpah dengan makhluk, iaitu meletakkan makhluk sebarisan dengan pencipta makhluk. Itu kan besar kesalahannya. Baik, selesai. Yang ketiga, syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Ya, syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, asyirkul khafi. Ini kalau dalam perbahasan syirik, secara garis besarnya ada dua. Syirik asghar ni. Ya, satu syirik asghar, ya, satu lagi dia panggil syirik khafi. Dia ada dua. Tapi kalau secara garis besarnya pembahagian, syirkun akbar, syirkun asghar. Ada lagi yang ketiga, iaitu syirik khafi. Ni. Ya. Kalau syirik asghar itu, yang sinonim dengannya adalah otomatik bila disebut tentang syirik asghar, apa yang kita nampak? Apa yang akan dikaitkan dengan syirkun asghar ini? Iaitu ar-riya. Betul kan? Bila sebut syirik asghar ni, riya tu nombor satu datang. Sebab apa? Memalingkan niat. Ya, sama ada pada masa yang sama dia niat kepada Allah, ya, kemudian datang sesudah itu niat kerana makhluk. Akhirnya apa jadi? Terbatal amal itu saja. Amal tu je yang dia riak. Dia boleh datang sebelum, semasa, selepas. Ya, dan kesannya ada implikasi. Implikasinya kepada amalan pelaku tersebut. Ya. Secara zahir hukum fiqh amalannya sah. Dari SOP-nya secara zahiriah. Tapi dari segi pahalanya terbatal. Padahal kita dituntut untuk memenuhi kedua-dua kriteria. Boleh faham kan? Contoh solat dia sah, ikut SOP-nya daripada awal takbir sampai salam, tapi pahalanya terbatal. Sebab apa? Sebab dia buat itu bukan kerana Allah. Padahal syarat ibadah, ya, mesti datang daripada dua jurusan. Dan jurusan yang pertama, yang paling utama, yang paling pertama, yang paling pokok adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian diikuti dengan syarat yang kedua. Syarat yang kedua? Betul. Ya, ittiba'ur rasul, atau bahasa mudahnya, iaitu ikut aturan cara yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Jadi macam mana kita nak tahu itu semua? Melainkan dengan ilmu. Jadi dengan itu menjadi kewajipan menuntut ilmu. Betul kan? Wasilah itu menjadi wajib. Ya. Jika dengan ketiadaan wasilah itu tak tercapai tujuan akhir, maka wasilah itu menjadi wajib. Ya. Tetapi wasilah mesti mengikuti aturan. Ya. Ada orang mengatakan, ya, ini kan wasilah. Maka otomatik dia juga termasuk dalam cakupan perkara yang dituntut. Tetapi dia lupa untuk menyebutkan satu lagi syarat, iaitu mesti mengikut aturan. Niat saja tak cukup, cara saja tak cukup, tapi mesti mengikut aturan. Jangan jadi seperti Robin Hood. Faham? Tak cerita kan? Boleh faham kan? Niat betul tak? Betul nak bantu orang miskin. Cara betul ke salah? Salah. Maka disqualified. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan syirik khafi dengan ucapan seseorang kepada temannya. Contoh bentuk syirik khafi yang terwujud menerusi ucapan. Contoh ucapan, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nampak? Tak ada apa-apa ucapan ni. Betul kan? Okey apa? Ya, memang mula-mula didahulukan kehendak Allah, baru kehendak kamu. Termasuk syirik khafi adalah ucapan seseorang seandainya bukan kerana Allah dan seandainya bukan kerana si fulan. Lau ni, lauka. Ya. Seandainya, kalaulah, contoh, kalaulah engkau dengar kata aku semalam jangan keluar rumah, tentu kau takkan ditimpa kemalangan. Tengok.
Kan dah accident. Ada tak biasa orang sebut begitu? Ya. Ini sebab apa ni? Sebab dia sedang melawan apa? Bertentangan dengan takdir Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Ya, jangan mengatakan atas kehendak Allah dan si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya hadis sahih. Jadi di sini betapa telitinya agama kita ni dalam menjaga keaslian dan ketulinan tauhid. Hatta dalam mengungkapkan kalimat-kalimat. Iaitu mesti mengungkapkan kalimat itu, menyusun dan memilih perkataan itu mesti teliti dan berhati-hati. Reference dia adalah iaitu ikut aturan syariat. Tu. Tapi macam mana nak teliti macam ni kalau tak belajar? Ya, dan Nabi SAW bagi contoh. Yang beza di sini adalah perkataan apa? Waw dan summa. Dan kemudian satu lagi, kemudian. Sebab perkataan dan saja. Dan juga kemudian boleh mengimplikasikan apa? Jatuh dalam syirik khafi. Jadi Nabi SAW pernah seorang sahabat menyebut atas kehendak Allah dan kehendakmu, lalu Nabi SAW membetulkan. Ya, sebutlah atas kehendak Allah kemudian. Maknanya dan itu menunjukkan apa? Dan di situ yang dilarang itu menunjukkan apa? Kebersamaan, equal. Betul kan? Maknanya Allah dan Nabi SAW sama. Nak tutup pintu itu supaya jangan nanti orang berpahaman, oh, Nabi SAW itu pun memiliki hak rububiyah. Sebab ada orang yang akan meminta kepada Nabi SAW. Betul kan? Ketika sesudah Nabi SAW wafat. Sebab dia memiliki anggapan Nabi SAW diberikan hak autoriti, ar-rububiyah. Bukan setakat itu, orang yang lebih rendah di bawah Nabi SAW pun mereka angkat seperti itu. Para wali, orang soleh yang masih hidup atau yang telah mati. Atau orang biasa yang mereka anggap memiliki karamah. Tu. Ya. Jadi, cuba lihat. Sebab itu ada ulama kita ni. Ya, di zaman kita, para ulama yang sentiasa mengajar agar memberikan perhatian, jaga tauhid, sehingga gambar-gambar. Kita kan gambar selalu, kita setengah orang dia letak gambar Allah Muhammad dalam rumah, di masjid. Ya. Ini kalau ikut kaedah begini ni, nak selamat, ya letak ke bawah. Nabi SAW tu letak bawah. Sebab Nabi SAW tak boleh disamakan dengan Allah Ta'ala. Sampai teliti begitu sekali. Ya, nak tutup pintu bila letak sama, oh Allah Ta'ala dengan Nabi SAW sama taraf. Tu. Ya. Tapi ini semua bergantung dengan niat. Kalau dah disamakan, maka berubahlah akidah itu. Ya, tapi nak tutup pintu itu, ya sebab tu agama ni ada satu kaedah syaduz zara'i. Ya, tutup pintu-pintu. Maknanya apa? Eliminate or minimizing risk. Risk management tu Islam ajar lama lah. Dengan mengikut kaedah contoh dalam Quran, wala taqrabuz zina. Betul kan? Jangan kamu hampiri zina. Nak hampir tak boleh. Apatah lagi jatuh ke dalamnya. Jadi apa-apa saja jalan yang membawa kepada perzinaan, maka datanglah kaedah syaduz zara'i, tutup semua pintu. Apa-apa saja jalan yang membawa kepada kebinasaan, maka ditutup. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dalam Quran sebut, jangan kamu dedahkan diri kamu kepada kebinasaan. Apa saja yang membawa kepada kebinasaan, maka dilarang. Tu membawa kenderaan dengan secara laju melulu. Betul kan? Tu motor RAZ terbang di atas jalan tu. Tu dilarang. Kalau mati istilahnya mati bunuh diri. Istilahnya lah. Tapi itu semua tergantung pada niat. Tapi biasanya orang seperti itu bukan nak bunuh diri. Betul kan? Tak boleh kita hukum. Bunuh diri, ada neraka lah kamu. Apa mak motor, mak rempit. Jangan. Tak boleh dijatuh hukum seperti itu. Ya, tuduh seperti itu, jap-jap lagi terbalik, orang yang mengeluarkan perkataan itu nanti ahli neraka. Ada hadis dia jelaskan seperti itu tentang dua adik-beradik. Seorang ahli maksiat, seorang ahli taat. Yang taat tu duk nasihat, tak mau dengar. Akhirnya kata apa? Kamu dah tak mau dengar, bahasalah secara makna. Ahli neraka lah kamu. Kemudian nanti dibawa di akhirat, kamu ke yang berkata begitu, dia tu ahli neraka, terbalik. Sebab apa? Mengambil hak Allah. Ucapan seperti banyak zaman sekarang ni. Sikit-sikit hukum orang ahli neraka. Betul kan? Ahli neraka. Tengoklah Facebook punya banyak komen.
Ya, mudah sekali lisan mereka mengungkapkan perkataan seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Oh, ahli syurga dah dia. Duk hidup lagi ahli syurga dah, minta syafaat. Sebab apa tak belajar akidah tu? Bahaya, ucapan yang sangat bahaya. Sebab apa? Mengambil hak Allah Ta'ala. Pandai-pandai dia pergi menghukum seorang itu syurga atau neraka. Ya. Oh, dia panggil sahabat-sahabat ahli syurga. Ada tu ni. Dalam WhatsApp kan? Assalamualaikum semua sahabat-sahabat ahli syurga. Amboi. Ini masuk lift tekan sendiri. Ya. Kemudian, oh, anak-anak syurga. Itu selalu digunakan. Telah meninggal anak-anak Tafiz akibat kebakaran. Anak-anak syurga telah pergi menemui Allah. Ucapan itu mendatangkan kemurkaan Allah. Bukan sikit. Sebab berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini dosa terbesar apa? Dosa terbesar. Atas lagi daripada syirik tadi. Berkata tentang Allah ya sesuatu yang kamu tak ketahui. Sebab apa dosa besar dia nombor satu? Sebab implikasi je. Dia lebih tahu daripada Allah Ta'ala, daripada diri Allah Ta'ala sendiri. Oh, ajaib sungguh. Nampak? Ada ayat tentang itu. Ya, dijelaskan tentang ranking. Nombor satu tu berkata tentang Allah yang kamu tak ketahui. Tu. Dilarang. Ya, sealim apa pun manusia di atas muka bumi ni, kita dilarang untuk mentakyinkan, memastikan dia adalah ahli syurga. Walaupun dia mati ketika dia sujud dalam solatnya. Walaupun dia mati ketika dia menyampaikan kuliah dan membaca ayat terakhir. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum ila akhir ayat. Tak boleh. Walau dia mati dan disolatkan di Masjidil Haram. Berapa ada tu? Di haji, di musim haji. Berapa juta yang solat dia tu? Tak boleh. Walaupun dia ulama besar ketika itu. Ulama besar yang sangat dikenali, dia meninggal ketika menunaikan haji. Disolati jenazahnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tak boleh. Kenapa? 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 Alim cukup syarat dah semua tu. Sepatutnya apa yang boleh? Apa yang boleh? Kita kata. Mudah-mudahan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berikan dia syurga. Tu. Sebab kita tidak tahu perkara yang batin. Tapi kita baik sangka dengan yang zahir. Ni kaedah. Oh, sedap sangat dia kata ahli syurga, ahli neraka. Betul kan? Siapa yang tak menutup aurat, ahli neraka. Confirm. Dia. Ini wajib bertaubat ni. Kalau dia tak bertaubat, dia tunggulah kemurkaan Allah. Satu kesalahan yang sangat fatal ni. Ya. Sangat berbahaya. Kerana dia telah mengambil hak Allah Ta'ala, dosa yang paling besar. Masya Allah. Sampai tahap tu kejahilan. Sebab tu kalau kita belajar kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama salaf, semisal kitab Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 300 lebih hijrah. Ya. Anak murid kepada Al-Imam Al-Muzani kalau tak silap. Ataupun, betul lah, anak murid pada Al-Imam Muzani rahimahullah. Anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab itu disebut, kita tidak menetapkan, kita tidak memastikan, kita tidak menentukan seseorang itu ahli syurga atau ahli neraka kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu faham? Sesiapa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala ahli syurga, wajib kita kata dia ahli syurga. Contoh dalam kaedah, Allah sebut satu kaedah secara umum, baku terpakai sampai hari kiamat. Contoh dalam surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian datang orang beriman pula, ayat yang ke-7. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, siapa orang yang kafir? Yahudi dan Nasara. Yahudi Nasara yang mana ni? Di zaman Nabi Musa AS kah? Tak, di zaman Nabi SAW yang tidak beriman. Ya, wajib mereka meninggalkan ya, agama mereka itu, wajib mengimani Nabi SAW menjadi seorang Muslim. Kalau dia tak ada degil sampai sekarang, mereka itu adalah Yahudi dan Nasara yang tidak beriman dengan kerasulan Nabi SAW dan orang musyrik. Selain daripada dia kedua ni, siapa musyrik? Musyrik siapa? Contoh misal siapa? Musyrik.
Selain daripada dua, Yahudi dan Nasara, ni siapa? Hello, hai, ada ke tak ni? Tak, agama lain tu umum, contoh spesifik. Bagus. Selamat, menyelamatkan keadaan. Seperti agama Majusi, Buddha, Hindu, atheist, animism. Orang Islam boleh masuk Islam tu? Islam boleh masuk tak? Di kalangan orang Islam boleh masuk tak? Possible ke? Memang possible. Memang boleh. Possible tu ada kebarangkalian. Boleh masuk tak di situ? Termasuk? Boleh masuk bagaimana? Kalau dia jatuh ke dalam kesyirikan. Boleh tak seorang Muslim berbuat syirik? Apa bukti? Okey, itu contoh. Bukti belajar kitab dia jumpa banyak lah. Daripada awal sebab jumpa saja. Aduh, Masya Allah. Dia buat macam mana kuliah hari Ahad? Syirik, betul kan? Sebab tu belajar buat syirkun akbar, syirkun asghar tu supaya apa? Supaya jangan kita jatuh. Sama ada disadari atau tidak disadari. Maknanya potential, dia punya risk tu, probability nak jatuh tu sangat tinggi berkadar terus dengan ilmu. Makin tinggi ilmu dia, makin slim lah chances dia nak jatuh. Betul kan? Sebab dia tahu. Dia tahu. Ini sampai ke will pun berarak juga dia. Nampak? Sampai tahap tu. Kita tak masuk akal boleh berlaku, betul kan? Impossible. Tapi impossible tu possible. Tu kaedah sekarang. There is nothing impossible. Everything is possible. Even impossible can turn it to possible. Apabila apa? Kejahilan. Datang pula pemahaman liberalism. Mix, boleh campur semua. Ada pula satu slogan, semua agama ada sama. Semua agama membawa ke syurga. Cuma jalan saja berbeza. Tu tagline dia. Anak-anak muda sekarang. Betapa agama itu sangat penting. Duduk di universiti, banyaklah aliran. Duduk grup mana? Sekejap lagi dapat lah. Itu kena teliti dan berhati-hati. Baik, kembali. Jadi tak boleh kita menentukan seorang itu ahli syurga atau ahli neraka secara takyin kecuali yang telah ditakyinkan oleh Allah. Allah sebut orang kafir itu kafir, maka kita tak boleh kata, kita tak boleh kata orang kafir zaman sekarang kafir. Mana tahu esok dia mati. Kita tak tahu. Tak. Dihukum dengan kaedah itu. Adapun yang batinnya kita serahkan kepada Allah. Sebab tu di antara perkara yang Nabi SAW sebut, bila kita lalu ke perkuburan orang kafir, beri khabar gembira kepada mereka itu dengan azab api neraka. Tu lalu kubur orang kafir tu kata, good news for you. Bushra lakum finnar. Sebab Nabi SAW ajar seperti itu. Sebagai bentuk apa? Penghinaan. Dulu kau mendegit. Itu secara zahir. Adapun batin, barangkali ada di antara mereka yang mati dalam keadaan beriman. Betul kan? Tapi ini general principles. Contoh Nabi SAW mentakyinkan yang ini ahli neraka. Siapa contohnya? Confirm dia ahli neraka. Nabi SAW confirm ke dia? Menerusi apa yang Allah sebut. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib dan yang lain-lain. Contoh siapa lagi ahli neraka? Umat terdahulu. Quran sebut. Fir'aun ahli neraka, confirm lah. Siapa pula ahli syurga? Umat dulu. Apa ni? Nabi SAW memang lah. Tak bertikai. Isteri Nabi. Betul? Ada isteri Nabi yang ahli neraka, betul? Ada tak? Siapa? Dua orang yang disebut pada surah At-Tahrim. Isteri Nabi Ibrahim. Isteri Nabi Ibrahim pula dah. Itu ayah. Isteri Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh AS dan Nabi Lut AS. Banyaklah dalam Quran disebut. Dan ada yang disebut dengan nama, ada yang tak disebut dengan nama. Contoh Nabi SAW mengkhabarkan sebentar lagi akan datang seorang lelaki ahli syurga, lelaki Ansar. Datang dia tiba-tiba. Sudah Nabi SAW buat ucapan, datang lalu. Pada wajahnya ada kesan basah wudu. Janggutnya menitis air bekas wudu. Kemudian dia menyiling sandal di sebelah salah satu tangannya. Ahli syurga Nabi SAW sebut. Di hadapan para sahabat. Esok Nabi SAW sebut sama juga. Sekejap lagi datang ahli syurga. Dia juga. The third day pun dia juga. Ini special betul. Seorang yang tak dikenali oleh penduduk bumi tetapi dikenali oleh penduduk langit.
low profile. Biasa orang tak peduli kan. Lalu salah seorang sahabat, anak kepada Amru al-As, Abdullah bin Amru al-As radhiyallahu anhu, sahabat hebat ni. Tak cerita ke tak ni? Cukup lah. Ceritanya panjang. Ya. Tapi pelajaran berguna sangat besar daripada hadis itu. Seorang sahabat yang akrab dekat dengan majlis Nabi SAW, salah seorang daripada yang banyak meriwayatkan hadis, salah seorang daripada 4 abadilah yang meriwayatkan lebih daripada 2000 hadis, 2000 lebih. Sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis banyak ni ada 6. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tak boleh challenge, 5000 lebih. Tapi yang menakjubkan apa? Tempoh bersama Nabi SAW pendek je. Berkawan dengan Nabi SAW, bersahabat berapa tahun? Tak tahu. Tunggu jawapan. Okey. Lebih kurang 4 tahun. Sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam lewat. Jadi 4 tahun je. Kemudian Nabi SAW wafat. Tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Apa pelajaran guna? Very close dengan Nabi SAW. Dan kuat hafalan. Kerana Nabi SAW doakan dia kuat hafalan. Ni photographic memory. Fotografi tengok. Hearing memory. Ya, dengar sekali terus ingat. Kita tak. Dah tanya bagi jawapan, tanya sekali lagi tak boleh juga bagi jawapan. Sebab apa? Leda. Letih hari Ahad. Tu. Kemudian 4 lelaki. 4 para sahabat. 2000 lebih semua ni. Yang pertama, tak ikut urutan lah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amru al-As yang tadi ni, yang tengok kisah tu. Dan yang ke-6, 4, 5 yang ke-6 adalah Aisyah radhiyallahu anha, 2000 lebih. Jadi kalau disebut siapa yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW ni 6 orang. Kalau lelakinya 5, campur 1 tadi, Aisyah radhiyallahu anha. Nak tanya para wanita. Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW wafat, berapa umurnya? Minum air tu. Bismillah. Tahu atau tidak, atau tak pernah terfikir, atau tak pernah nak ambil tahu. Baru hari ini baru tersedar. Di antara soalan-soalan tu lah, pun tak dapat nak sempat nak jawab soalan saya tu. Perlu talian hayat sebelah sini akan jawab. Atau perlu ke sini. Berapa buat? 16. Okey, atas sikit. 18 tahun. Okey, soalan kedua. Tak habis lagi. Lepas tu saya sambung balik sini. Out of track sekejap. Ketika berapa usia Aisyah radhiyallahu betul. Aisyah radhiyallahu anha maknanya menjanda sejak daripada umur 18 tahun. Sampai umur berapa tahun? Meninggal dunia Aisyah radhiyallahu anha di zaman apa? Yang itu tak perlu jawapan, saya sambung balik. That assignment. Tugasan. Baik, selesai Jadi banyak. Jadi ini teliti. Kalau kita belajar akidah, maka kita akan teliti tak bermudah untuk menyebutkan sesuatu ucapan yang kemudian mendatangkan kemurkaan Allah. Itu yang paling kita khawatir. Jangan mengambil hak Allah Ta'ala dijadikan hak kita. Ini dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar. Ya, implikasinya sangat besar di negeri akhirat. Seperti mana tadi lah, 2 lelaki tu, adik-beradik. Ya, akhirnya Allah humbankan dia ke dalam neraka kerana dengan satu sebutan, kamu ahli neraka. Satu sebutan. 2 kalimat. Pendek Sebab itu dalam hadis disebut asbab 1 kalimat. Kalimat yang mendatangkan makna. Betul kan? Gabungan. Ada kalimat satu dah ada makna lah. Ya atau tidak. Faham kan? Kalau di ke tak ada makna lah tu. Huruf jer tak ada lah. Dia kena ada penghubung. Asbab 1 kalimat. Ya. Dan kalimat itu adalah baik, tanpa kamu memperdulikannya, maka dimasukkan ke dalam syurga. Sebaliknya, akan dihumbankan ke dalam neraka sejauh timur dan barat. So, hadis ini menjelaskan kita supaya, ni, nak ajar kita how to manage our tongue. Tongue management. Restore, refrain, restrain your tongue. Jaga. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Ni semua dia nak bercakap. Apatah lagi bercakap dalam urusan agama sesuatu yang tidak diketahui. Baik, kembali. Selesai. Sekarang kita pindah pada bahagian yang ke-20. Fenomena syirik. Min mazahiri syirki. Soalan.
kawan yang anak dia ingin Hmm. sebut Hmm. Salah lah. Macam mana kita tahu dia ahli syurga? Ada hadis mengatakan anak-anak sekian mereka adalah ahli syurga. Tak. Anak-anak itu nanti yang lahir belum bahril nanti dalam hadis disebutkan, ya, disebutkan apa? Mereka nanti akan diberikan pilihan macam anak-anak orang kafir kan, dia kahwin, dia meninggal sebelum baligh. Dan memang ada hadis mengatakan spesifik, barang siapa yang meninggal anaknya yang belum baligh seorang, seorang, 2 orang atau 3 orang, atau ada anak perempuan yang dipeliharanya, tetapi hadis itu memberikan khabar gembira. Tetapi kita tak boleh takyinkan dia. Kita tak boleh confirmkan dia. Sebab apa tadi? Sebab kita tak tahu yang batinnya. Kita tak tahu hakikat. Tapi kita boleh kata mudah-mudahan dia mendapat seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Kita kena sandar macam tu. Sebab kita bukan penentu hukum. Sebab ini syurga dan neraka adalah persoalan ghaib. Besar dia. Ya, sebaik apa pun manusia itu, kita cuma berharap mudah-mudahan dia termasuk dalam cakupan yang disebut dalam hadis tertentu yang berkaitan dengan kes tersebut. Ada tak Nabi SAW sebut mereka itu adalah anak-anak syurga? Ada tak dalam hadis mengatakan begitu? Tak kan? Kalau ada, kita akan guna ungkapan itu. Jadi kita jangan memandai-mandai membuat ungkapan-ungkapan baru. Apatah lagi yang berkaitan tentang urusan akhirat, syurga atau neraka. Wallahu a'lam. Itu untuk menjaga ketelitian. Ya, jangan tersilap. Sebab ini urusan Allah Ta'ala, bukan hak kita. Ya. Sebab kita tak tahu yang batin. Contoh dalam hadis bila berbicara tentang ar-riya. Hadis yang sering didatangkan dalam bab ar-riya ni hadis tentang 3 orang. Seorang hartawan yang dermawan, seorang yang berjuang di medan jihad mati syahid, seorang ahli ilmu, dan dia ada seorang yang qari, pandai baca Quran, dan dia seorang alim. Nanti di negeri akhirat didatangkan mereka itu satu persatu di hadapan Allah. Allah sebut-sebut nikmat yang diberikan pada dia. Tengok, Allah mulakan dengan sebutan nikmat yang dikurniakan pada setiap individu. Dan dia mengakui, benar ini semua nikmat daripada Engkau ya Allah. Quran sebut, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Lalu Allah tanya dia, kamu buat apa dengan harta? Aku derma. Orang kata lah, ahli derma dia ni. Ya, dermawan, hartawan yang dermawan. Ya, aku buat ni kerana Engkau ya Allah. Lalu kata Allah, engkau bohong. Engkau buat itu agar dipuji oleh manusia. Hartawan yang dermawan, betul kan? Bawa pula yang mati syahid. Ya, aku berjuang untuk menegakkan agama. Ya, sehingga mati syahid. Allah kata engkau bohong. Ya, engkau berjuang agar orang puji. Engkau seorang yang pemberani di medan pertempuran. Yang ketiga tadi, ustaz tok guru ni yang duk kuliah orang kata siang malam. Ya. Aku nak mengajar dan sebagainya lah. Ya, kau bohong. Ya, agar dipuji. Ini semua puji. Zahirnya amalan besar tiga-tiga ni betul. Ini kemuncak amalan ni besar-besar semua ni. Ya, bayangkan mengajar ilmu ni. Dia mati hidup ilmu ni. Sedekahun jariah berjalan, menjana pahala 24 hours non-stop until kiamat ditegakkan. Harta tadi, ya, pun masuk. Apa dia? Sedekahun jariah. Beri dia mati syahid. Boleh bagi syafaat pada 70 berapa orang ahli keluarga dia. Special lagi, tak perlu dikafan, tak perlu dimandikan dengan pakaian dia tu yang berdarah. Bayang. Sebab tu benar perkataan Abdullah Al-Mubarak rahimahullah, seorang tabi'in 100 lebih. 100 alhamdulillah. Hujung lah. Dia kata apa? Rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah wa rubba amalin saghirin tu'azzibuhun niyah. Betapa banyak amal yang besar menjadi kecil kerana niat. Dan betapa banyak amal yang kecil menjadi besar kerana niat. Tadi amalan besar kan? Tapi jadi kecil. Sebab apa? Tiada nilai di sisi Allah. Valueless. And yet rejected. Not accepted. Sebab niat. Bukan kerana Allah. Ar-riya. Nak tunjuk-tunjuk pada orang agar dipuji dan berbagai lagi. Dan betapa banyak amalan yang kecil tapi menjadi besar di sisi Allah kerana keikhlasan. Apa contoh? Apa contoh? Nabi SAW tetapkan 2-3 orang ni menjadi ahli syurga disebabkan perbuatan yang kecil. Salah seorangnya adalah wanita hitam, kerjanya jadi cleaner masjid Nabi SAW. Siap lah ibaratnya. Wanita hitam, bersih masjid. Satu hari Nabi SAW datang, tengok dia tak ada. Tak nampak. Nabi SAW ni seorang yang observant and very concerned. Datang masjid tengok.
Tak ada. Perempuan hari ni biasa dia menyapu. Dalam bahasa lah. Lalu tanya pada para sahabat Nabi SAW, mana dia? Dia telah meninggal malam tadi, ya Rasulullah. Kami telah uruskan jenazah dia. Selesai lah. Dengan dua penafsir, syarahan oleh para ulama. Satu, mereka tidak mahu mengganggu Nabi SAW di malam hari. Jadi mereka clear kan. Dan segera. Betul kan? Kematian. Yang kedua, siapalah dia? Cleaner. Orang bawahan. Lowest level dalam struktur hierarki organisasi. Betul kan? Bos dengan paling bawah. Siapa yang bagi salam? Bos bagi salam pada cleaner ke cleaner bagi salam pada bos? Itulah tuan-tuan bos tu, tuan-tuan bos majlis tu. Tu yang jawab. Jarang kita nak bagi salam tu kan? Layan pun tidak. Nampak? Tapi Nabi SAW nak tunjuk kita bahawa ahli syurga ini bukan berdasarkan apa? Status, positions dan sebagainya. Dia dulu masuk syurga pada bos. Kebaikan dia. T-lady kat pejabat tu. Betul kan? Kita bukan main lagi arrogant je. Pukul 10. Mana tak sampai lagi. Ya. Tu. Saya arahkan lah. Tolong tuang kan. Boleh tuang lah sendiri. Bukan payah pun. Kadang-kadang itu terlepas pandang di pejabat. Sebab apa? Adanya hierarki. Ada arrogant datang sifat sombong. Ya. Kemudian yang Nabi SAW buat apa? Nabi SAW minta para sahabat tunjukkan di mana kuburannya. Bawa pergi para sahabat. Nabi SAW pun solat jenazah 4 rakaat. 4 rakaat. 4 takbir. 4 takbir. Nabi SAW sebut, aku lihat dia sedang menyapu di dalam syurga. Ahli syurga kan? Okey, kes seterusnya yang masyhur, wanita yang bagi minum anjing, bagi minum anjing yang kehausan. Betul kan? Versi bagi minum anjing ni ada dua. Satu wanita pelacur itu, satu lagi seorang lelaki. Lihat anjing tu sehingga menjilat-jilat tanah. Turun dia, ambil cedok bagi. Kecil jamalah dia, tapi ikhlas lillahi ta'ala. So dalam agama ni, there is no small matter. Small thing matters. Itu agama. Betul kan? Dan Nabi SAW bagi kaedah ini. Orang putih lah bagi kaedah tu. Tapi ambil daripada hadis Nabi SAW. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kamu remehkan perbuatan kecil walaupun menunjukkan wajah yang ramah pada saudara kamu. Just smile, wave, life goes on. Amazing tak? Beautiful life. Ni ketat muka buku. Datang kuliah hari Ahad pun ketat juga muka. Dia senyum pergi waktu raya je. Tempat lain lah kat sini. Ya. Yang selalu orang sebut jenazah tu dia kata kalau kita bayar tu baik tak boleh. Itu adalah perkara bid'ah yang diadakan berbentuk paksaan dan berbentuk kepura-puraan. Ada hadis tentang tu. Tapi bukan di situ penempatan dia. Dalam hadis disebut barang siap kamu adalah saksi-saksi di atas muka bumi ni. Saya tak ingat teks mata Arab tapi maksudnya seperti itu jika ada seorang meninggal dan orang sebut dia seorang yang baik, ya, maka baginya dijamin baginya syurga. Bila orang sebut baik dia, Masya Allah. Tapi kita salah penempatan. Pergi letak lepas salam solat jenazah, tanya, apa khabar mayat ini? Baik. Baik apa hari ni lah hari pertama dan terakhir datang masjid. Rumah sebelah tu. Baik ke mana? Nampak tak? Menipu. Bukan begitu, dia autopilot. Orang sebut automatik, Masya Allah haji tu meninggal dah dia. Masya Allah, sepanjang aku berjiran dengan dia, ya, dia seorang yang sangat baik akhlaknya. Lisannya Masya Allah terjaga sekali. Dialah orang yang paling awal datang masjid. Selalu memberi sesuatu pada jiran. Dialah yang mula bagi salam. Masya Allah. Jangan jadi sebaliknya. Meninggal dia. Alhamdulillah. Tak sebut istirja tu. Alhamdulillah dulu. Sujud syukur lega. Neraka aku di dunia dah dilenyapkan. Jiran syurga dan neraka tu di dunia ni. Nabi SAW sebut. Betul kan? Nikmat kalau dapat jiran ahli syurga. Bukan ahli syurga lah. Mana dia sebut jiran syurga atau neraka ni maksudnya apa? Kita dengan keberadaan jiran tu kita rasa nikmat, aman, lapang, seronok. Bayang dapat jiran yang jahat je dah. Dia parking kereta masuk kawasan kita. Dia sapu sampah dibuang rumah kita. Macam-macam lah. Sebab itu di antara kaedah untuk kita dalam mencari rumah penempatan, tengok jiran. Ada jiran bagaimana? Ya. Baik, kembali. Jauh lah. Kat mana? Masih ada masa? Okey, bahagian 20. Boleh ya? Iaitu fenomena syirik min mazahir syirik.
Ya. Muka surat 100. Baik. Ini tajuk baru tentang apa fenomena ataupun kesyirikan yang berlaku ya di dalam masyarakat dari zaman berzaman. Fenomena dan kenyataan perbuatan syirik yang bertebaran di dunia Islam, itu sebut tadi musyrik dalam Quran tu boleh berlaku. Ya, merupakan sebab utama terjadinya musibah yang menimpa umat Islam. Juga sebab dari berbagai fitnah, kegoncangan dan peperangan serta berbagai siksa lainnya yang ditimpakan Allah atas kaum muslimin. Jadi agama ni dia mengajar apa saja musibah, kesulitan, kepayahan, bala dan sebagainya, ya dia bukan diukur dari sisi fenomena alam, bukan. Orang kafir dia kata ini adalah fenomena alam, betul kan? Gempa bumi, bagai-bagai fenomena alam. Dalam bahasa Inggeris dia kata apa? Mother Nature angry. Ada tak dengar perkataan tu? Ni ucapan yang batil ni. Mother Nature angry ke benda? Itu belajar sangat law of attraction tu, jadi tak faham tak apalah, yang penting saya faham. Dan yang lebih penting jangan salah faham. Kita pun guna perkataan kita juga. Suka sangat mengikut. Satu lagi perkataan saya selalu dengar ada orang Islam dia sebut. Ni orang canggih sikit lah, mata biru ni. Rambut hitam. Oh gosh, my gosh. God, macam-macam sebut. Gosh apa? Short form ke apa? Hati masa tu, dia ni Islam ke tidak? Selalu orang kafir yang sebut begitu kan? God pun tak boleh guna. Oh my God. Sebutlah. Allah tu sebut namanya. God tu reference dia agama Kristian selalu guna pakai God tu kan? Dalam Bible tu dia kata God. God besar, God kecil. G besar, G kecil. Tu yang dibantah oleh Dr. Zakir Naik tu. Dan juga guru sebelumnya iaitu Syekh Ahmad Didak. Kalau baca yang direct punya original punya teks dia bukan maksud begitu. Tu. Baik, kembali. Kat mana? Jadi Islam ni bila berlaku apa-apa mesti kaitkan dengan kesalahan dan dosa. Sebab apa? Yang menurunkan bala, kesulitan, kepayahan ni Allah Ta'ala. Manusia alam ciptaan dia. Allah kerahkan tentera-tentera dia. Betul kan? Ketika Nabi Nuh AS kaum dia, Allah kerahkan apa? Air daripada langit, air daripada perut bumi. Nampak? Itu tiada dalam teori agama orang kafir. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada pada kita. Sebab tu, kaedah terapi untuk menyelesaikan masalah ini tak masuk akal. Sebab memang akal tak berperanan kalau diikut kaedah terapi agama. Nabi Nuh AS apa pada kaum dia? Nak solve the problem, kesulitan, kepayahan apa? Cukup dengan beristighfar pada Allah. Istighfar aja. Dan bertauhid kepada Allah. Awal lagi surah Nuh tu dah sebut dah. Jika kamu memohonkan ampunan pada Allah, kamu mentauhidkan Allah, maka Allah akan turunkan rezeki, turunkan hujan dan seumpamanya. Tak terpakai dengan tu. Ini gawat ekonomi sekarang ni. Makin parah, betul kan? So, banyak pasar raya kedai tutup memanjang. Tutup banyak kedai, pelik pasar raya yang maju-maju dulu tu tutup semua dah banyak. Menega kat mana dia? Orang menega-menega makanan pun tanya, mengeluh dia. Ada satu kawan saya, dulu menega putu mayam. Dekat section berapa entah siap lah. Dia kata dulu kalau satu Ahad ni mau dapat 2-3 ribu. Naik motor Naik motor 2-3 ribu 2 hari. Sekarang ni nak dapat 200-300 pun bayar. Berapa jauh drop tu. Ini very serious, alarming situation. Betul kan? Tapi orang tak nampak punca tu kenapa? Puncanya berlaku kerosakan dari 2 sisi. 3 sisi. Pemimpin, agamawan yang menyimpang dan para pengikut yang menyimpang. Bila mereka mendominasi dan tidak ada orang yang menasihati, maka turunlah pelbagai apa? Musibah. Dan dia akan jadi parah bila apa? Menyentuh hak-hak Allah Ta'ala. Berlaku tu dari sisi apa? Hak Allah Ta'ala. Bila hak Allah Ta'ala yang paling utama mentauhidkan dia itu disentuh, maka Allah akan turunkan azab yang berlipat kali ganda. Tapi bagi umat Nabi SAW, Allah tak turunkan sekaligus begitu seperti umat dulu turun azab tu kan, sikit-sikit Allah tarik, sikit-sikit. Fikirlah para ekonomi macam mana pun tak nampak jalan, buntu. How to solve our current problem. Nampak? Tu cerita ekonomi sikit. Tengok conversion rate USD sekarang berapa? $1 dia berapa ringgit kita?
Oh, RM4.60 tu dia punya banyak. Kalau ada anak belajar di luar negara, tak payah pergi ke Europe, ke Amerika, belajar ke Arab pun dia pakai dolar. Pergi Yaman tu kena convert dolar dulu. Tak terconvert lagi tu. Tu. Ya. Jadi semuanya adalah dengan, ya, sebab itu jalan penyelesaian tiada jalan melainkan kembali kepada Allah dengan bertakwa. Rumus Al-Quran very straightforward, clear. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika penduduk satu kota, satu qaryah, satu negara beriman dan bertakwa pada Allah, Allah akan turunkan keberkahan daripada langit dan bumi. Tak percaya yang tu. Ya. Dia puncanya yang paling besar, yang paling mendominasi bila kesyirikan berleluasa, dibiarkan. Sekarang tengok, minta kepada apa? Kuburan. Ini fitnah paling besar di zaman sekarang. Ulama tulis, tetap ada ulama tulis buku Kuburiyun. Kalau kat Malaysia kita ada buku terjemahan Kuburiyun fil Yaman, di Yaman, oleh Profesor Dr. Ahmad Basri. Ahmad ke? Profesor Dr. Basri tu pensyarah Yuniza yang dipinjam ke Quiz. Tak tahu juga. Ustaz Idrus kena tulis kitab lagi. Ustaz Basri, bukan Ustaz Basri, Dr. Basri yang dia tengok. Beli buku tu. Dr. Basri kan? Bukan, Ustaz Basri bukan. Dia. Main teka-teka pula. Ada buku tu. Mana buku ni? Ni nak promote beli buku. Baca sikit. Supaya kita jangan jatuh. Sebab apa ditentang kelompok itu? Ya. Sebab mereka mempromosikan benda-benda yang mengarut ni. Ditulis buku. Nama dia apa? Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari. Ini buku ni. Nampak? Beli buku ni. Beli dan baca. Supaya kita selamat. Ni fitnah paling besar ni. Sepanjang zaman. Sampai sekarang. Dan sekarang mula kat Malaysia banyak lah. Kuburiyun ni banyak. Betul kan? Salah seorang ustaz kita, Ustaz Said. Siapa yang terganu tu? Maman? Habib. Habib dia. Ahlul Bait dia. Tapi Salafi. Ustaz apa? Said Azwan. Hafizahullah Ta'ala. Saya pergi dah pondok dia. Jumpa dia. Dia expert lah bagian ni. Ya, dia banyak ceramah tentang bab ni. Ya, Masya Allah. Dan dia dah pergi dah tempat orang yang dah buat raya kubur, yang didakwa kubur Nabi Hud. Di Hadramaut kawasan tu. Ada SOP dia punya semua. Baik, kembali. Ni kitab nak menjelaskan banyak benda-benda ni. Baik, 3 minit lagi. Barangkali mukadimah je lah. Nombor 1, 2 tu barangkali nanti. Hal itu terjadi kerana mereka berpaling dari tauhid. Nampak? Munculnya syirik dalam akidah dan perilaku mereka. Ini bukan perkara yang mustahil. Memang perkara yang berlaku. Sebab tu saya sebut, kita ni jadi seorang Muslim, belum tentu kita selamat. Betul kan? Sebab nak masuk Islam tu pintu dia satu, mudah je. Kita lagi mudah. Lahir-lahir keturunan dah. Automatik kita jadi Islam. Tapi nak jadi mukmin yang sejati, yang sebenar, itu yang payah. Belum tentu. Betul kan? Belum tentu. Sebab tu ada beza. Muslim dengan mukmin. Ya, mukmin pasti Muslim. Muslim belum pasti mukmin. Apa bukti? Orang munafik. Munafik Muslim dah. Ketua dia tu ketika meninggal, Nabi SAW jadi imam. Jubah Nabi SAW dipakaikan untuk mengkafankan dia. Tapi lepas tu Allah larang lah. Nampak? Sebab atas permintaan anak dia. Anak beriman lah. Ya? Nabi SAW jadi imam. Padahal dia tu yang paling banyak mendatangkan onar, kesulitan dan kepayahan kepada Nabi SAW. Sehingga diturunkan surah munafik. Munafik pula. Al-Munafiqun. Ya? Masya Allah. Zahirnya solat, pergi berjihad. Tapi dalam hatinya menanam kebencian yang amat sangat terhadap agama. Menunggu peluang dan ruang. Itu satu sisi. Ini satu sisi pula yang boleh berlaku banyak, iaitu terjatuh dalam pelbagai kesyirikan. Yang tauhid tu dia kata syirik, yang syirik tu dia kata tauhid. Ajaib tak? Kita melarang dia beristighatsah dengan orang yang telah mati. Sealim setingkat apa pun dia. Dia kata boleh, apa salah? Pada dia itu adalah tauhid. Padahal itu syirik. Syirkun akbar. Minta pada makhluk yang telah meninggal dunia. Bayang. Dia tak puas hati.
Dia rasa agak macam tak ampuh, tak mustajab kalau minta terus pada Allah. Ini akal yang rosak, betul kan? Dah minta terus pada Allah lah. Kenapa perlu nak berantara dengan makhluk yang telah mati? Itu contoh. Ini syubhat yang sangat sulit ni. Ya, kerana adanya syubhat-syubhat daripada kelompok mereka itu. Ditambah pula dengan penampilan. Sebab orang kita terkasima, tertegun dengan penampilan. Pakai jubah serban, tasbih, tak pernah lekang tangan, bergerak, tak berhenti sambil bercakap pun jalan. Bayang. Ya. Kemudian hitam dahi. Ya. Dalam kuliah manja bagi ijazah amal itu amal ini. Ya, saya buat begini, sekian-sekian mimpi jumpa Nabi di tiap hari. Bayang. Siapa tak percaya? Siapa tak percaya? Ajaib tak? Kalau dia kata dia mimpi bertemu Nabi SAW setiap hari. Hebat sungguh dia. Kalah isteri Nabi SAW yang ada 9 orang itu. Ada tak riwayat isteri-isteri Nabi SAW mengatakan setiap malam mereka bermimpi bertemu dengan suami mereka itu? Siapa suami mereka itu? Nabi SAW. Tak. Setakat yang saya tahu ni, wallahualam, dalam biografi yang saya tahu lah, mungkin banyak lagi yang tak tahu. Yang sekadar yang saya tahu, yang bermimpi berjumpa Nabi SAW ini setiap malam ada satu, iaitu Maula Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada cerita di sini kan? Pernah ke belum? Ada? Belum? Ada kata belum. Tidur tu waktu kuliah. Saya pun tak pasti juga. Masya Allah, menakjubkan bila baca biografi dia. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu an, anak Ummu apa? Ummu Sulaim ke Ummu Salamah? Fail juga. Anas bin Malik radhiyallahu an ni anak siapa? Ummu Sulaim ke Ummu Salamah? Ummu Salamah tu isteri Nabi SAW. Ummu Sulaim bukan. Ya, itu mak dia. Punya sayang anak mak pada anak tentulah sayang. Tapi lebih sayang lagi Nabi SAW berbanding dengan anak dia. Dia bagi anak dia tu, Anas bin Malik, berkhidmat, duduk di dalam rumah tangga Nabi SAW sampai Nabi SAW wafat. Berapa umur ketika dihantar Anas bin Malik radhiyallahu an untuk berkhidmat, mengabdi diri pada Nabi SAW sebagai pembantu? Ketika itu umur 10 tahun. Sekolah rendah lagi. Selagi Nabi SAW masih hidup, attachment dia tu duduk dekat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, umur dia dah mencecah 20 tahun. Nabi SAW wafat, umurnya 20 tahun. Maknanya dia duduk dalam rumah tangga Nabi SAW berapa tahun? 10 years. Sebab tu, di antara keistimewaan bila kita explain, bila para sejarawan menjelaskan tentang Anas bin Malik radhiyallahu an, kalau nak tengok solat yang seperti Nabi, tengok solatnya. Kekhusyukannya, ya, ketelitiannya, kehalusannya, persis sama seperti Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, akhlak dia. Ya. Sehingga dia juga menceritakan tentang akhlak Nabi SAW. Sepanjang aku duduk dalam rumah tangga Nabi SAW, Nabi SAW tak pernah menegur, melarang bila aku berbuat sesuatu. Tak pernah kata jangan. Baiknya cara pendidikan Nabi SAW. Yang mana teguran Nabi SAW itu sangat diplomasi terhadap seorang anak kecil. Cara pendidikan. Kita pantang. Betul kan? Naik angin sekejap lagi, cari apa yang boleh capai, yang boleh dekat lah. Kita. Nabi SAW ini sangat menjaga tangannya. Ya, terhadap isterinya begitu juga. Tak pernah tangannya itu menyentuh isteri-isterinya. Semarah apapun. Lepas itu dilarang kita ni pukul isteri. Ya, kecuali memang dalam perkara yang diizinkan. Itu pun dah sampai klimak lah, tak ada jalan lain untuk tujuan pendidikan. Tapi Nabi SAW gunakan kaedah, iaitu menasihati, menegur, banyak bersabar, banyak bertoleransi, banyak mengalah. Tengok tentang ulah isteri Nabi SAW 2 orang tu. Dalam surah apa tu? Al-Mumtahanah, kalau tak silap. Kisah tu, Zainab radhiyallahu anha dan seorang lagi siapa? Allah, tak ingat. Baca. Perempuan kena expert lah tu bahagian tu. Bagaimana Nabi SAW nak reconcile, readjust. Ya, nak cooling down situasi itu. Masya Allah. Ini parenting skill. Daripada seorang suami. Macam tak bunyi. Padahal lah 6.30. Baik. Tak habis ni. Kat mana lah? Okey, bukti yang jelas dari hal itu adalah apa yang kita saksikan di sebagian besar negeri-negeri Islam. Berbagai fenomena kemusyrikan justru oleh sebagian besar umat Islam dianggap sebagai bahagian daripada ajaran Islam. Kerana itu mereka tidak mengingkari atau menolaknya. Padahal Islam datang untuk menghancurkan
berbagai bentuk kemusyrikan atau berbagai fenomena yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Di antara fenomena syirik yang terjadi ialah maka akan datang banyak sini. Contohnya 9. Tapi di antara perkara yang paling utama ditekankan sini adalah tentang fitnah kuburan. Ya. Jadi fitnah kuburan ni dia berlaku sepanjang zaman sampai ke hari. Negara kita ni dulu selamat dah, tak ada dah isu-isu nak pergi ke kubur ni. Kalau ada pun kuburan tu orang datang untuk ambil nombor Betul kan? Pergi ambil nombor ekor, buat apa lagi? Itu je kan? Sekarang tak, dijadikan tempat ibadah. Ya, ada upacara tahunan disebut atas nama haul. Haul tu maknanya macam maulid kelahiran. Ya, masya-Allah, sampai tahap tu boleh berlaku. Baik, cukup setakat itu. Insya-Allah panjang umur kita sambung. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah. Ini telah berlalu penjelasannya. Kemudian yang kedua, mengubur para wali dan orang-orang soleh di dalam masjid. Yang ketiga, nazar untuk para wali dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman yang tepat tentang agama ini, khususnya dari sisi tauhid dan syirik, dan kita berjalan dengannya dan mengajak manusia kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.